بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنزكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين نزدري عنكم لن يؤتيهم الله خيرا الله علم ما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. Surah Hud ayat 37 hingga 31. Ayat ini menyebut cerita Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Rasul Ulul Azmi yang pertama. Yang pertama berjuang menghadapi kaum kafir yang menentang Islam. Kita baca minggu lepas, manusia dalam keadaan beriman pada Allah satu-satunya Tuhan di masa Nabi Adam AS. Dan 10 abad, yakni 1000 tahun selepas wafatnya Nabi Adam AS, berlakulah kekufuran, melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, memakai hukum-hukum yang lain daripada hukum Allah. Allah mengutuskan Nabi Nuh AS, Rasul yang pertama berjuang menghadapi kekufuran. Berjuang dengan sengit. Nabi Nuh Rasul Ulul Azmi, Rasul yang mempunyai kesabaran yang tinggi, keazaman yang kuat, untuk menjadi teladan kepada orang-orang yang beriman di akhir zaman. Quran adalah petunjuk kepada kita semua, umat Nabi akhir zaman, walaupun tak ada Nabi dan Rasul. Quran jadi petunjuk. Bila kita menyambung perjuangan Nabi, kita menghadapi cabaran yang sama. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir daripada kaumnya, kaum Nabi Nuh AS, kami tidak memandangmu, wahai Nuh, malaikat sebagai seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat golongan yang mengikutmu, malaikat orang-orang yang hina-hina lagi berfikiran singkat, lekas mempercayai. Kata pembesar-pembesar
Wahai Nuh, kamu manusia biasa saja. Yang ikut orang bodoh. Orang bodoh. Orang pikirannya singkat. Cepat percaya sangat. Budak muda-muda. Orang miskin. Cepat percaya. Ini cabaran yang dihadapi oleh Nabi Nuh AS. Sama juga sekarang. Yang ikut Islam ni banyak orang muda. Banyak orang yang susah. Sikit je orang kaya. Sikit je orang atasan. Mereka menganggap yang ikut Islam ni bodoh. Serupa dengan Quran cerita. Serupa. Quran adalah kitab yang benar. Dan sebab itu, bila orang kata kita bodoh kerana kita ikut Islam, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul. Serupa Quran sebut ni. Biarlah dia kata kita bodoh. Masa Nabi Muhammad SAW dulu, sama juga. Orang munafik. Wa idza qila lahum aminu amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Bila dikatakan kepada orang-orang munafik itu, mengapa mu tak beriman dengan Nabi Muhammad ni? Dengan Rasulullah macam orang lain beriman. Lalu mereka kata, adakah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh beriman? Ingat, mereka lah orang yang bodoh, Tuhan kata. Tapi mereka tak tahu. Sebenarnya mereka bodoh. Kalau mengaji tinggi setengah tu. Siapa dapat menijazah PhD. Bukan se-PhD, banyak PhD pula. Tapi otak dia duduk perut, bukan duduk atas kepala. Kalau otak duduk atas kepala ni, dia mikir otak duduk perut ni, fikir dalam perut je. Fikir nak makan ke darah. Fikir nak beli benda. Ini sifat mereka yang menentang Islam. Sejak zaman dulu. Sejak zaman Nabi Nuh AS. Dan kami juga tidak memandang kalian semua mempunyai sebarang kelebihan yang mengatasi kami. Bahkan kami menganggap kalian sebagai pendusta. Mereka kata, kamu ni tak setara dengan kami. Kami ni orang berpangkat, orang taraf tinggi, kelas tinggi, intellectual, professional, apa lagi? Macam-macam lagi. Kami ni hebat, bukan macam kamu. Kamu ni bodoh, CG tak ada, ijazah tak ada. Ngaji tak tinggi, kami ngaji tinggi. Tapi ngaji tinggi saja je. Kamu ni bodoh. Taraf kamu rendah. Tak sama dengan kami. Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, jika keadaanku berdasarkan bukti yang nyata daripada Tuhanku, serta dia mengurniakan rahmat pangkat Nabi kepadaku daripada sisinya, kemudian bukti yang nyata itu menjadi kabur pada pandangan kalian disebabkan keingkaran kalian yang telah sebati, maka adakah kalian nampak ada gunanya kami memaksa kalian untuk menerima bukti itu, kalau kalian tidak menyukainya? Apa nak buat? Nabi Nuh kata, menganggap diri membijak. Walaupun aku dapat bukti nyata daripada Allah. Nabi Nuh ni dilihat oleh mereka sejak dia lahirkan. Sejak zaman kanak-kanak, rumah dia tak pernah bohong. Itu sifat wajib bagi Rasul-Rasul. Tiap-tiap Rasul yang dilantik oleh Allah dilihat oleh kaumnya seorang yang tidak pernah bohong. Allah Ta'ala tunjuk dulu. Seorang yang paling cerdik, paling bijak. Barulah Allah Ta'ala wahyukan. Selepas 40 tahun. Lantik jadi Rasul. Wahyukan ajaran Islam. Bila ajak pada Islam, bodoh selalu. Ini dia, bodoh selalu ajak pada Islam. Ajak pada Allah, bodoh selalu. Islam ni pada Allah. Allah Ta'ala beri hidayah pada siapa yang dia kehendaki. Walaupun orang tu cerdik. Iblis ni makhluk yang cerdik. Malaikat tawan dia. Daripada jin. Pemimpin jin. Tawan dia. Naik. Duduk sama dengan malaikat. Beribadat pada Allah Ta'ala. Kuat ibadatnya. Malaikat tengok iblis ni kuat ibadat.
Kuat sungguh ibadatnya. Kagum malaikat. Ini Allah Ta'ala jadikan Adam AS untuk melahirkan zuriatnya manusia di atas muka bumi, untuk menjalankan tugas di atas muka bumi. Allah Ta'ala jadikan Adam daripada tanah. Daripada tanah. Dibentuk tanah itu, ditiup rohnya hidup, bangun. Tuhan kata, usjudu, sujud. Fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka sujudlah semua malaikat. Iblis tak nak sujud. Iblis tak mau sujud. Padahal dia cerdik, bijak. Tuhan tanya Iblis, apa yang menghalangmu daripada sujud? Iblis kata, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau jadikan Adam daripada tanah, aku daripada api. Api lebih daripada tanah lagi. Makhluk yang hina ini suruh aku sujud. Kerana aba wastakbara, enggan dan sombong. Enggan dan sombong ni, sebab enggan dan sombong ini tak layak dapat hidayah. Walaupun cerdik, pandai, bijak, bila ada sombong dalam diri, Tuhan tak beri hidayah. Tak dapat hidayah. Hidayah ni kurnia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri pada siapa yang dikehendaki. Walaupun cerdik, walaupun bijak. Pemimpin Mekah yang hidup dengan Nabi, tengok Nabi, muliakan Nabi, sanjungkan Nabi. Dan Nabi ajak para Islam tak nak ikut kerana sombong. Begitulah golongan orientalis. Orientalis ni ialah orang-orang bukan Islam yang mengkaji Islam. Yang mengkaji Islam, kaji ajaran Islam, kaji ajaran Islam. Dia tahu Islam ni betul. Tetapi kalau ikut Islam ni, sarah dia jadi rendok. Tak naik pakak, macam-macam, tak tahan ujian. Ada orang tadi yang masuk Islam. Tuhan beri hidayah. Dia kaji dengan ikhlas. Ada orang tadi yang tak dapat hidayah, tak dapat sudah. Ada yang hafal Quran. Orang tadi ni ada yang menguasai bahasa Arab, yang hafal Quran, tetapi tak masuk Islam. Pernah dikatakan ada orang tadi yang berkhidmat di Malaysia ni jadi pegawai British. Dia baca ayat Quran sangat, kata mengapa tak masuk Islam? Dia kata khatamallahu ala qulubihim. Allah Ta'ala dah cop hati dia tak masuk Islam. Pandai dia baca Quran. Allah Ta'ala dah cop. Dah meterikan hati dia, tutup hati dia tak masuk Islam. Macam mana dia kata? Sedap pula cakap. Ni orang cerdik lah ni. Apa nak buat Nabi Nuh kata? Kalau kamu tak suka, aku tak paksa. Tak boleh paksa melalui Islam ni. Dan ketahuilah wahai kaumku, aku tidak meminta kepada kalian sebarang harta benda sebagai upah untuk menyampaikan agama Allah itu. Tiadalah aku mengharapkan upahku melainkan daripada Allah semata-mata. Dan aku tidak akan menghalau orang-orang yang beriman sebagaimana yang kalian minta itu. Kerana sesungguhnya mereka akan menemui Tuhan mereka. Dan pada hari itu mereka akan menuntut dan menerima hak masing-masing. Tetapi aku melihat kalian semua sebagai kaum yang tidak mengetahui apa yang mesti diketahui. Nabi Nuh kata, mu tengok aku ni tak minta upah. Aku ajak mu masuk Islam, aku tak minta upah, aku tak minta pakak, tak minta apa. Mu ikut Islam je. Mu ikut Islam, itu je. Tak minta upah. Percayalah. Ini benar daripada Allah. Musuh aku halau orang, mu kata bodoh ni. Aku tidak akan halau mereka. Kerana mereka yang bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Akan dihisap di hadapan Allah. Allah Ta'ala terima mereka yang beriman saja. Mereka minta hak mereka kerana beriman mengejut amal yang salih pada hari kiamat. Aku anggap mu ni orang yang tak erti. Cerdik tapi tak erti. Tak tahu nilaian hidayah petunjuk Islam daripada Allah ni. Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku daripada azab Allah
jika aku menghalau mereka, maka mengapa kalian tidak mahu mengambil peringatan akan kekuasaan Allah? Kalau aku halau mereka yang kata bodoh ni, Nabi Nuh kata, Tuhan akan hukum aku satu. Kerana mereka orang yang benar. Mu tak boleh tolong aku. Aku tak akan halau mereka. Dan aku tidak pernah berkata kepada kalian bahawa di sisiku ada perbendaharaan Allah. Dan tidaklah aku mendakwa bahawa aku mengetahui perkara-perkara yang gaib, dan aku tidak mengatakan bahawa aku ini malaikat. Dan aku juga tidak berkata terhadap orang-orang yang beriman yang kalian pandang hina itu bahawa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui akan apa yang ada dalam hati mereka. Sesungguhnya jika aku bertindak sedemikian, nescaya aku tergolong daripada kalangan orang-orang yang zalim. Aku tak akan halau orang kata bodoh ni. Mereka dah dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Aku beritahu apa yang Allah Ta'ala suruh aku beritahu. Apa yang aku tak tahu, aku tak beritahu. Aku tak tahu perkara gaib. Aku bukan malaikat, aku manusia. Macammu juga. Cuma Allah Ta'ala lantik aku jadi Rasul. Dan kamu tengok aku tak pernah bohong. Tak minta upah. Nak ikut-ikutlah. Tak mau ikut sudah. Namun orang yang kamu pandang hina, kamu anggap bodoh ni, tetap bersama aku tak halang. Kerana kalau aku bertindak demikian, aku zalim. Zalimlah aku. Kebiasaannya ramai orang yang mengikuti perkara yang hak itu terdiri daripada kalangan mereka yang lemah. Manakala orang yang mempunyai kebesaran dan kekuasaan al-malak pula selalu menentang sebagaimana yang disebut dalam surah Az-Zukhruf ayat 23. Mengikut Ibn Katsir dan tafsirnya. Ayat di atas menceritakan bagaimana golongan yang engkar memandang hina terhadap orang-orang yang beriman dengan tuduhan golongan yang bodoh, miskin dan seumpamanya. Malah mereka juga cuba menggoda Nabi Nuh AS supaya meninggalkan orang-orang yang beriman. Selanjutnya firman Allah Ta'ala berfirman, Qala Nuhun Rabbi innahum asawni wattaba'u ma lam yazidhu maluhu wa waladhu illa khasara wa makaru makran kubbara فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق وينصر وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. Surah Nuh ayat 21 hingga 24. Nabi Nuh merayu lagi dengan berkata, Wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka telah menderhaka kepadaku dan mereka telah menurut orang-orang yang harta bendanya dan anak-anaknya tidak menambahinya malaikat kerugian di akhirat kelak. Dan mereka telah menjalankan tipu daya dengan mengatur rancangan yang amat besar jahatnya untuk menentang seruanku. Dan ketua-ketua mereka menghasut dengan berkata, janganlah kalian meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kalian, terutamanya penyembahan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq serta Nasar. Ini nama-nama Tuhan mereka puja. Dan sesungguhnya ketua-ketua itu telah menyesatkan kebanyakan daripada umat manusia. Dan dengan yang demikian janganlah engkau, wahai Tuhanku, menambahi orang-orang yang zalim itu malaikat kesesatan juga. Nabi Nuh kata,
merayu pada Allah Ta'ala. Wahai Tuhan aku dah ajak mereka pada ajaranmu Islam. Tapi mereka derhaka. Mereka lawan. Bukan lawan, merancang. Untuk menentang aku. Untuk menyeka Islam ini. Dengan segala tipu daya harta benda. Sudahlah mereka tak beriman. Mereka goda pula. Orang yang susah, yang miskin, yang muda-muda ni. Supaya murtad. Kepesong. Ikut mereka. Dengan berbagai godaan. Menekan, menindas, lepas tu janji pula. Nak beri kesenangan. Macam-macam tipu daya. Mereka tak berubah menyembah Tuhan-Tuhan. Yang mereka puja. Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasar. Asalnya ialah nama orang-orang yang soleh. Sebelum zaman Nabi Nuh AS. Selepas pemegirian mereka. Generasi selepas itu yakni kaum Nabi Nuh. Menjadikan nama orang-orang yang soleh itu sebagai nama-nama berhala-berhala mereka. Berhala mereka puja itu asalnya patung. Untuk memperingati pemimpin-pemimpin yang soleh yang baik. Mula-mula buat patung untuk peringatan saja. Lama-lama jadi puja, sembah. Langsung jadi Tuhan. Dengan sebab itu Islam mengharamkan buat patung. Binatang, makhluk yang bernyawa. Diharamkan. Tak dibenarkan. Kecuali kerana sebab-sebab yang tertentu. Permainan kanak-kanak dibenarkan. Sekadar tu je. Lepas pada tu kena buang. Ataupun kerana nak buat kajian, perubatan dan sebagainya. Itu dibenarkan. Itu. Nabi Nuh AS. Bukan saja berhadapan dengan rakyat biasa dalam kalangan kaumnya. Malah pada masa yang sama baginda juga berhadapan dengan golongan al-malak, pemimpin atasan. Hal ini menunjukkan bahawasanya dakwah Islam itu bersifat menyeluruh yang merangkumi dakwah kepada rakyat dan kerajaan pada zamannya. Nabi Nuh berdakwah bukan sahaja kepada rakyat biasa, termasuk pemimpin-pemimpin yang paling tinggi. Menunjukkan bahawa dakwah Islam itu hendaklah kepada semua. Bukan pada rakyat saja, termasuk pada pemimpin-pemimpin yang besar, yang tinggi. Bahkan berdakwah pada pemimpin yang tinggi itu pahala paling besar. Disebut dalam hadis Sayyidul Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Rajulun qala li amirin jairin fa amarahu wa nahahu fa qatalah. Penghulu orang mati syahid ialah Hamzah bin Abdul Muttalib, pahtera Nabi. Dan seorang yang berani menegur pemimpin-pemimpin yang zalim. Dia tegur, disuruh, dilarang, lalu dibunuh dengan sebabnya. Ini syahid yang paling besar. Jadi pemimpin syuhada pada hari kiamat. Tapi nak jadi ini payah. Payah. Nak menghadapi mereka besar ni, payah. Bukan mudah. Hanya Tuhan pilih saja siapa dikehendaki. Akhirnya sudahlah mereka tidak beriman. Sebaliknya mereka bertindak mencabar Nabi Nuh AS. Hal ini dijelaskan oleh firman Allah Ta'ala. Qala ya Nuh qad jadaltana fa'aktharta jidalana. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Qala innama ya'tikum bihillah in sya' wa ma antum bimu'jizin. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم وإليه ترجعون. Maksudnya ini surah Hud ayat 32-34. Mereka berkata, wahai Nuh, sesungguhnya kamu telah bertikam lidah membantah kami. Lalu kami melontarkan banyak hujah semasa mengemukakan bantahanmu kepada kami. Oleh itu, datangkanlah azab Allah yang kamu janjikan kepada kami. Jika betul kamu daripada kalangan orang yang benar. Wahai Nuh,
Kamu berhujah, berdebat dengan kami banyak sangat. Inilah. Kalau dakwahmu tu betul, sila tu azab Allah. Cabut. Sila mari azab Allah. Marilah. Bawa azab tu sekarang. Biar kami binasa selalu. Dia cabut. Nuh menjawab, sesungguhnya hanya Allah yang akan mendatangkan azabnya itu kepada kalian jika dia hendaki. Dia kehendaki. Dan kalian tidak sia-sia akan dapat melemahkan kuasa Allah. Itu bukan urusan aku. Nabi Nuh kata urusan Allah. Allah nak tunggu azab, ada masa dia. Bila mari azab ni, mu tak boleh lawan azab tu. Ingat. Nabi Nuh beri amaran. Bukan aku yang menentukan. Bila tiba masanya, marilah azab tu. Dan tiada gunanya nasihatku kepada kalian jika aku hendak menasihati kalian. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kalian kerana kalian tetap berdegil, dialah Tuhan kalian yang kepadanya juga kalian akan kembali. Itu urusan Allah. Semua akan balik pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menentukan bila azab tu nak turun. Kalau mu tak mau ikut, tak apalah. Kamu degil, akan tiba masanya balasan Allah itu berlaku. Sama ada dunia ataupun akhirat. Tuhan beri. Allah memberikan masa kepada kaum Nuh alaihi salam selama 950 tahun. Dengan dipanjangkan umur baginda alaihi salam untuk berdakwah dengan penuh kesabaran. Keadaan sedemikian berterusan sehingga Allah berfirman, wa awhaya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Dan setelah itu diwahyukan kepada Nabi Nuh bahawa sesungguhnya sekali-kali tidak akan ada lagi orang-orang yang akan beriman antara kaummu melainkan orang-orang yang telah sedia beriman. Oleh itu janganlah kamu berduka cita tentang apa yang mereka sentiasa lakukan. Allah Ta'ala beri tempoh selama 950 tahun. Ada yang tak ikut, yang kafir mati, naik hal lain pula. Lawan Nabi Nuh. Nabi Nuh hidup lagi. 950 tahun. Disebut dalam riwayat tafsir, ada orang galah anak dia. Anak besar dah Nabi Nuh berdakwah. Suruh anak besar ni turun, wayak ni. Hak ni menyesatkan orang. Suruh anak tu tagur. Ini begitu sekali. Nabi Nuh sangat sedih. Nampaknya kalau siapa budak pun tagur dia, tak ada harapan dah. Nabi Nuh kata, wahai Tuhan, nampaknya yang baki tak beriman, sedikit saja. Satu riwayat kata 20 orang lebih je yang beriman. Ada riwayat kata 80 orang. Itu paling ramai. Dalam masa 950 tahun. 80 orang je. Kalau pilihan raya dah balik deposit dah. 80 orang ni. Kita berapa ribu orang. Ramai. Ini dahsyatnya perjuangan Nabi Nuh. Kita berasa berat tak ada dah. Orang tak ada ikut kita. Nak macam mana? Nabi Nuh sabar dalam masa 950 tahun. Allah wahyukan, wahai Nuh, nampaknya yang baki tak beriman. Akan tiba masanya aku jatuhkan hukuman kepada mereka. Nabi Nuh AS juga berdoa pada Allah. وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. Surah Nuh 26-27. Dan Nabi Nuh merayu lagi dengan berkata, wahai Tuhanku, janganlah engkau membiarkan seorang pun antara orang-orang kafir itu hidup di atas muka bumi. Kerana sesungguhnya jika engkau membiarkan mereka hidup, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan anak-anak, malaikat yang akan berbuat dosa serta kufur engkar.
Wahai tuan napaknya, tak ada dah orang beriman. Kalau beranak lagi pun jadi kafir pula. Kau ramah kafir ni. Tidak lahir malaikat yang kafir. Kalau engkau biarkan lama. Terpulang pada engkau lah bila nak jatuh hukum. Seterusnya kita akan baca hukuman itu jatuh dalam ayat yang berikut. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertempuran Al-Firat. Daerah ini, Al-Firat, kedudukan terakhir bagi menguasai Iraq seluruhnya. Al-Firat ialah kawasan segitiga yang menghubungkan Iraq, semenanjung Tanah Arab dan bumi Syam. Iraq ni satu noktah yang paling strategi dalam peta. Di utara semenanjung Arab. Kawasan sempadan yang menghubungkan semenanjung Arab, iaitulah Tanah Arab tempat Nabi, dengan Parsi dan Rom. Kawasan jadi sasaran. Al-Firat. Khalid radhiyallahu anhu berpandangan bahawa penguasaan daerah ini akan menjadi pelindung di belakang tentera Islam yang akan meneruskan operasinya ke dalam negara Parsi yang besar itu. Maka penguasaannya sangat penting bagi tentera Islam. Menawan Firat sangat penting untuk meneruskan serangan masuk ke negara Parsi yang besar. Kuasa besar dunia untuk jatuhkan. Firat mesti ditawan. Keberadaan tentera Islam di daerah ini mengundang kemarahan Rom, bahkan termasuk Parsi. Maka Rom dan Parsi bekerjasama serta mengumpulkan seluruh kabilah Arab yang bernaung di bawah jajahan takluk masing-masing bagi menghalau tentera Islam yang mengambil kedudukan di situ. Rom dan Parsi, dua kuasa besar ni, mengerahkan kabilah Arab di kawasan itu. Berkumpul satu bala tentera untuk menyerang tentera Islam. Dua kuasa besar tolong kabilah Arab ini. Maka pertempuran di situ melibatkan semua pihak yang menentang Islam. Terdiri daripada puak Kristian, Majusi dan musyrikin Arab yang masih bertahan. Bermakna tiga jenis kafir berkumpul. Kafir Majusi, kafir Kristian, Majusi ini Parsi, Kristian Rom, dan musyrikin Arab. Apabila kedua-dua pihak berdepan di antara dua tebing sungai Furat, tentera musuh memberikan pilihan kepada Khalid radhiyallahu anhu. Sama ada mereka menyeberangi sungai Furat ataupun tentera Islam yang melakukannya. Dia cabar. Kami jemberang sungai Furat ke kamu jemberang? Khalid radhiyallahu anhu memberikan peluang kepada mereka untuk menyeberangi sungai itu. Ambil amu jemberang sungai. Khalid kata. Amah duduk dalam sungai, payah. Ini kepintaran Khalid. Orang siapa? Dia pilih. Tiba-tiba salah seorang penglima tentera berkata, Ihtasibu mulkakum. Ihtasibu mulkakum. Ihtasibu mulkakum. Ihtasibu. Hadha rajulun yuqatilu ala din. Walahu aqlun wa ilmun. Wallahi la yunsaranna wa lanuqdalanna. Seorang penglima Rom berkata, kalian harus melaporkan perkara ini kepada kerajaan kalian. Sesungguhnya lelaki ini Khalid berperang atas nama agamanya. Dia juga seorang yang bijak dan berilmu. Ilmu perang. Demi Allah, percayalah, dia akan mendapat pertolongan dan kita pasti akan beroleh kekecewaan. Ingat, Khalid ni bijak.
Dia berpegang atas agama dia. Demi Allah. Dia percaya pada Allah juga. Tapi kafir. Jangan tebang. Lawan kita kalah. Penglima Rum kata. Maka berlakulah pertempuran sengit yang berakhir dengan kemenangan bagi tentera Islam. Kemenangan tersebut datang dengan pertolongan Allah serta cara dan helak perperangan yang sangat bijak. Melalui pertolongan Allah, kepintaran Khalid radhiyallahu anhu dan ilmu peperangan menyebabkan tentera Islam menang. Di mana sampai hari ini pun strategi perang Khalid bin Walid ini dikaji oleh orang-orang Eropah, orang-orang Barat. Dipelajari di maktab-maktab tentera. Ditulis dalam berbagai bahasa. Malahnya kita orang Islam tak baca, ambil orang kafir buat. Banyak dia belajar Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kemenangan ini membawa kepada satu perubahan besar dalam pergolakan politik dan ketenteraan serantau. Sekaligus menyebabkan kedua kuasa besar di dunia itu tidak lagi memandang rendah terhadap negara Islam dan umatnya. Bila kalah tentera gabungan ini, mereka sedar bahawa Islam tak boleh permainkan. Lama ni mereka anggap Islam ni kecil saja. Orang Arab, bodoh, tak erti, buta huruf, tak pandai. Bila kalah hak ni, baru mereka sedar. Ini satu cabaran yang kuat. Dengan kemenangan tersebut, seluruh kawasan di Iraq telah dikuasai oleh Islam. Peristiwa ini berlaku pada bulan Zulqa'dah, tahun ke-12 Hijrah. Ada tarikh menang. Iaitulah bulan Zulqa'dah, tahun ke-12 Hijrah. Khalid radhiyallahu an bersama bala tentera Islam berada di Al-Firat selama 10 hari. Selepas itu mereka bertolak pulang ke markah besar tentera yang berada di Al-Hira. Dia berunduk di Al-Hira. Lepas berperang, suruh tentera berunduk balik ke Hira. Balik ke Hira ni berlaku peristiwa kesempatan Khalid radhiyallahu menunaikan haji. Dalam perjalanan pulang ke Hira, Khalid memerintahkan Panglima Asim bin Amr untuk mengepalai pasukan hadapan. Dan Panglima Sajarah bin Al-As berada di pasukan ekor. Manakala Khalid radhiyallahu anhu sendiri berada di pasukan yang paling belakang. Dia suruh Asim bin Amr duduk depan sekali, Sajarah duduk di belakang, dia duduk belakang sekali. Khalid radhiyallahu mengajak beberapa orang kanannya bermusafir ke Mekah. Tanpa pengetahuan tenteranya dan tanpa kebenaran dan keizinan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, mereka melalui jalan pintas ke sana dengan menunggang kuda. Dia kecik anak buah dia suruh pergi dulu. Rupa nak pergi Mekah. Dia suruh ni duduk depan, maka dia duduk belakang sekali. Orang pergi, dia ajak 4 orang naik kuda. Kuda ni paling laju lah. Pergi ke Mekah. Nak buat haji, ambil peluang. Ada juga macam learning kan nak ambil peluang nak buat haji. Nak buat haji. Boleh tak tengah berjihad ni buat haji. Ni kena dengar molek. Pada tahun yang sama, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi ke Mekah untuk menunaikan haji tanpa menyedari kehadiran Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Setelah pulang ke Madinah, Khalifah diberitahu oleh orang yang tersempak dengan Khalid radhiyallahu anhu dan rakan-rakannya yang bercukur kepala setelah bertahallul sewaktu di sana. Awak balik Madinah, bawa khabar. Jumpa dengan Khalid. Ada Mekah, kata Khalid. Tengok dengan puak-puak dia cukup kepala. Bertahalul, cukup kepala, buat haji. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat marah terhadap tindakan Khalid radhiyallahu anhu yang meninggalkan anggota tentera di bawah jagaannya tanpa kebenaran daripada Khalifah. Abu Bakar sangat marah pada Khalid radhiyallahu anhu kerana pergi ke Mekah meninggalkan jihad. Ni mana nak dulu, jihad dulu ke haji dulu?
Ini kena faham. Kalau tengah-tengah jihad, nak mempertahankan Islam, pertahankan Islam dulu. Haji tangguh dulu. Ini kena faham. Ni dok pergi haji dulu, tinggal perjuangan. Ni orang kita lah ni. Bersuara sangat. Tak faham, tak erti. Awak mana dulu, mana kediang ni. Ni berlaku. Pergi haji pula, haji sunat. Bukan haji wajib. Haji sunat. Umrah sunat. Bukan pergi umrah, pergi melancong. Pergi melancong. Tinggal tanggungjawab. Dia ambil gambar kat Kaabah. Suka-suka. Balik melima tangan. Latar-latar terbang, ngatuk, dah mati subuh. Tambah waktu pula. Lalu Khalifah Abu Bakar radhiyallahu menulis surat, sepucuk surat kepada Khalid radhiyallahu an. Tulis surat. Ansir hatta ya'tiya jumu'al muslimin bil Yarmouk. Fa innahum qad shaju wa ashjaw. Wa iyyaka an ta'uda limithli ma fa'alta. Fa innahu lam yusjal jumu'a minan nas wa anillahi sijaka. Wa lam ya'zi shaja minan nasi naz'aka. Hendaklah kamu bergerak pergi sehinggalah bertemu dengan pasukan Islam di Yarmouk wilayah Syam yang berdepan dengan Rom. Aku hukum kamu pergi ke Rom. Pergi ke Syam. Tinggal Iraq. Perjalanan yang jauh. Ini disiplin. Tindakan. Bahawa kau ambil terhadap Khalid radhiyallahu an. Kerana pergi haji. Bakar sangat marah. Aku undur kamu dari Parsi. Mungkin pergi ke Rom. Perjalanan tu jauh daripada Iraq. Daripada Parsi ke Syam ni. Masa tu bulan perjalanan. Disiplin. Sesungguhnya mereka di sana telah berpisah kerana diberikan tekanan oleh musuh. Maka kalian pecah belahkan mereka. Mempecah belahkan orang. Janganlah kamu mengulangi perbuatan yang kamu telah lakukan. Menunaikan haji ke Mekah dan meninggalkan pasukan. Marah Bakar. Jangan buat kerja macam ni. Tinggal nak buah, pergi Mekah. Buat haji. Sesungguhnya tiada orang yang mampu memecah belahkan pasukan musuh sepertimu dengan pertolongan Allah. Dan tiada yang mampu memporak-perandakan kekuatan musuh sebagaimana yang kamu lakukan. Mu ni ada kebolehan yang boleh menghadapi musuh. Mu tinggal ke orang lain. Ini satu kesalahan. Wa yuhanni annaka Aba Sulaiman an-niyah wal khutwah. Fa'atmim yutammimillahu lak. Yutammimillahu lak. Baik bawah mim. Yang kemudian tu. Wala yadkhulannaka ujbu fatakhsar wa takhdal. Wa iyaka an tudilla bi'amalin. Fa inna allaha lahul man wa waliyul jaza. Maka kamu dukunglah Abu Sulaiman dan pasukan di Yarmouk. Abu Sulaiman ni gelaran berkhalid Walid. Dengan niat dan strategi untuk kamu menyempurnakan misi yang dihadapinya. Semoga Allah menyempurnakan bagimu juga. Jangan sekali-kali timbul dalam dirimu perasaan ujub, kagum kepada diri sendiri. Jangan megah dengan diri sendiri, pandai ujub. Jangan. Ikhlaskan Allah Ta'ala. Kononnya mu rasa bijak sangat, pandai sangat. Jangan. Jangan ujub. Ujub ni kagum pada diri sendiri. Pandai aku, bijak aku. Jangan. Ini tak boleh. Nascaya sifat itu merugikan dan menghina dirimu. Kamu harus menunjukkan dengan sesuatu perbuatanmu. Sesungguhnya Allah sahaja yang pemberi kurnia dan dialah yang maha kuasa memberikan pembalasan. Allah yang beri kurnia, semua Allah Ta'ala beri kemenangan kekalahan ini. Yang sukumullah pada ghalibah lakum. Wa yakhdurukum faman ladhi yansurukum min ba'dih. Wa'adhab lil mu'minun. Jika Allah menolong kamu, tak ada siapa yang boleh mengalahkan kamu. Allah Ta'ala biarkan kamu, siapa lagi yang nak tolong kamu. Oleh itu bertawakal kepada Allah. Itu ayat Quran. Surah Al-Imran. Jangan megah diri sendiri. Abu Bakar kata, wahai Khalid. Di mana Abu Bakar marah pada Khalid ini ada alasan. Kerana Nabi mendahulukan kemenangan Islam daripada haji dan umrah.
Dalilnya ialah perjanjian Hudaybiyah yang kita sebut dulu. Bila Nabi nak pergi ke Mekah, nak buat umrah, kerana dapat mimpi. Mimpi seorang Nabi adalah wahyu daripada Allah. Mimpi masuk Mekah dalam keadaan aman. Tuhan kata masuk Mekah keadaan aman. Nabi pun suruhlah sahabat-sahabat menyediakan bekalan nak buat umrah. Mereka pergilah. Siapa dekat Madinah, Bi'ir Ali, pakai ihram. Siap pakai ihram. Mekah adalah negeri yang aman. Mengikut adat tak boleh halang orang pergi Mekah. Dan Nabi siapa dekat Hudaybiyah, puak-puak musyrikin mari sekat dengan senjata. Tak pernah Nabi masuk buat umrah. Lalu Nabi pun hantar Sayyidina Osman untuk berunding. Osman yang dihantar tak balik-balik, ditahan di Mekah. Bila Sayyidina Osman kena tahan, tersebar berita Osman dibunuh. Lalu Nabi minta bai'ah dengan sahabat-sahabat dia. 1,000 orang. Sejurat kata 1,000 lebih. Bai'ah. Bai'ah ni pegang tangan Nabi, janji setia tak akan undur. Sama ada mati ataupun menang. Akan berperang. Bersedia. Bila siapa berita Nabi bai'ah. Dan mereka bai'ah ni, radhiyallahu anhum wa radu'an, disebut dalam Quran. Allah Ta'ala redha pada mereka. Mereka redha pada Allah. Dijanji syurga oleh Allah Ta'ala. Kerana bersedia untuk mati. Jadi bila orang kafir Mekah dengar, mereka atau utusan Suhail bin Amr untuk berunding. Berunding nak ajak damai. Lalu ditulis surat perjanjian. Nabi Sayyidina Ali tulis surat perjanjian. Wahai Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail bin Amr, wakil kafir Mekah ni, kami tak pernah dengar Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tulis. Kami tak setuju. Tulis Bismikallahumma. Itu saja. Nabi kata Ali, tulis Bismikallahumma. Ikut audio no, tulis. Dengan nama Allah, wahai Tuhanku. Itu saja. Tak ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini penjajahan Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Yang Umar kata, kami tak percaya sama Rasulullah. Kalau kami percaya, kami masuk Islam lah. Tulis Muhammad bin Abdullah. Nama ayahmu jangan sebut Rasulullah. Nabi kata Ali, tulis Muhammad Rasulullah. Buang. Nabi Sayyidina Ali tak mau buang. Tak mau buang tentang Rasulullah. Nabi kata dekat mana? Ali tunjuk. Nabi pun buang dengan tangan dia. Wabah dengan tangan dia. Ali tulis Muhammad bin Abdullah. Dengan Suhail bin Amr. Kemudian buat perjanjian. Mana-mana orang Mekah yang lari ke Madinah tak dihantar pulang balik ke Mekah. Mana-mana orang Islam di Madinah yang lari ke Mekah tak dihantar balik. Jadi kalau orang Mekah masuk Islam, pergi ke Madinah, kena hantar balik Mekah. Orang Madinah yang murtad, lari ke Mekah, tak hantar balik ke Madinah. Ini, berat sebelah. Nabi kata tulis. Ikut dia no. Sahabat-sahabat ni panah hati dia ni. Kamu tak boleh buat umrah tahun ni. Buat umrah tahun depan. Nabi kata tulis. Kamu tak boleh umrah tahun ni. Buat umrah tahun depan. Itu perjanjiannya. Yang Hudaybiyah. Panjang perjanjian tu. Yang besarnya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ikut. Suruh buang. Muhammad Rasulullah, Nabi ikut suruh buang. Tak boleh orang Islam yang pergi ke Madinah, pergi ke Mekah, hantar balik. Orang Mekah masuk Islam, kena hantar balik. Jadi begitu. Teruklah orang Islam. Pergi hijrah ke Madinah, hantar balik ke Mekah pula. Ini kepintaran Nabi. Bila buat perjanjian damai, tak boleh kacau lah. Dia duduk di Mekah, dia berdakwah lah. Lepas tu orang Madinah murtad lari, biar lari ya, pakai gawai ni. Itu. Sahabat tak nampak benda ni. Nabi tajam dia punya pandangan. Kamu tak boleh umrah tahun ni, buat umrah tahun depan. Nabi kita tulis. Tak buat umrah tahun ni. Nabi dah pakai ihram. Macam mana nak buat pakai ihram?
Turun ayat wa atimmul hajj wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Surah Al-Baqarah. Sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Jika sekiranya kamu dah pakai ihram, kamu tak boleh buang pakai ihram itu, melainkan kena sembelih binatang dam, denda. Sembelih binatang barulah boleh buang pakai ihram, gunting rambut, cukur kepala, qada tahun depan pula. Nabi mengarahkan sahabat-sahabat dia supaya sembelih binatang. Sahabat-sahabat berat nak terima perjanjian ini. Sehingga Sayyidina Umar tanya, Rasulullah, tidakkah kita ni betul? Nabi kata, ya. Tidakkah mereka salah? Mereka ni sesat? Nabi kata, ya. Mengapa kita terima ni? Nabi kata, aku tahulah aku Rasulullah. Aku Rasulullah. Umar pun lari. Dalam keadaan panas hati ni. Marah ke orang kafir tu. Bukan marah ke Nabi tu. Jumpa Abu Bakar. Abu Bakar kata, ya Rasulullah. Abu Bakar, pandangan jauh. Dia Rasulullah. Ikut dia lah. Sahabat-sahabat buat tak tahu je. Tak semelih. Tak tahalul. Lalu Nabi masuk ke khemah dia. Ummu Salamah radhiyallahu anha al-mu'minin. Bersama Rasulullah. Rasulullah buat. Jangan ikut orang. Nasihat Ummu Salamah. Waktu Rasulullah pun sembelih binatang. Biasanya kibas lah. Ataupun unta. Nabi pun cukup. Sahabat pun buat belakang ikut. Lalu balik. Berundur balik. Madinah belakang. Di sini ada satu hukum yang mesti kita faham. Mengapa Nabi menangguhkan umrah. Terima perjanjian Hudaybiyah. Kerana perjanjian Hudaybiyah ini adalah satu kemenangan politik. Kemenangan politik. Apabila perjanjian Hudaybiyah disahkan. Dia setuju. Terima perjanjian ini. Bermakna Madinah adalah sebuah kerajaan yang sah. Kerajaan yang ada iktiraf. Ini dalam ilmu politik. Nabi memahami ilmu politik. Kemenangan sebagai sebuah kerajaan yang sah, ini sangat penting. Tangguh dulu umrah. Ini. Kita pilihan raya. Nak pilihan raya dah. Pilihan raya ni nak pilih pemimpin, nak pilih kerajaan. Ni pilihan raya ni. Kerajaan orang Islam. Nak buat umrah. Hak mana dulu? Kena usaha dapat kerajaan dulu. Lepas tu baru buat umrah. Ini dia hukum. Kerana buat kerajaan dulu ni wajib mudayyak. Yang disegerakan. Adapun umrah wajib muwassa' yang ditangguhkan. Contohnya seorang perempuan yang kematian suami. Dia mati suami dia dalam edah. Dalam masa yang sama dia kena pergi Mekah. Ikut edah dulu ke pergi Mekah dulu? Jawab dia ikut edah dulu. Tak boleh pergi Mekah. Tunggu di rumah dia. Tunaikan edah. Edah ni wajib mudayyak. Wajib yang ditunaikan sekarang. Adapun haji wajib yang ditangguh. Nanti mati kan? Mati urusan Allah Ta'ala bukan urusan kita. Kalau mati pun dapat pahala haji juga. Sudah ada niat. Ini kena faham. Kena reti. Tapi ramai mana orang reti. Benda-benda macam ni. Ini masalah. Sebab itulah Abu Bakar bertindak memarahi Khalid radhiyallahu anhu. Bila tengah-tengah berperang, tinggal medan perang, pergi tunaikan haji. Tunaikan haji. Tak boleh. Ini tak boleh. Dia buat tu kerana dia tak faham. Dia jahil dalam masalah ni. Allah Ta'ala ampunlah. Kerana dia jahil. Allah Ta'ala ampunlah. Abu Bakar sangat marah. Kerana Quran kata idza ya'lamu zahfan fala tuwallumul adbar. Ya alladziina amanu idza dakhilul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang yang beriman, jika kamu bertemu dengan lawan, dengan musuh Islam, jangan marah. Kamu jangan berpusing, berpaling. Kalau kamu pasing, dosa besar. Dosa besar. 7 dosa besar.
7 dosa besar. Yang pertama syirik. Derhaka ibu bapa. Termasuk berpusing bila menghadapi musuh di medan perjuangan. 7 dosa besar. Termasuk 7 dosa besar yang Nabi bilang. Kita berasa nak dah jahil nak macam mana? Jahil lah. Biarlah negeri boleh korang pun kita pergi ke Mekah. Tinggal ke Mekah negeri ambil orang. Orang bukan Islam keluar mengundi. Kita orang Islam lari. Duduk surah. Duduk surah. Undi tak penting. Undi ni ialah untuk mendapat kuasa bagi orang Islam. Ini makna mengundi. Kuasa bagi kerajaan Islam. Ini makna mengundi. Ini kena faham. Dan sebab itulah Abu Bakar sangat marah pada Khalid bin Walid bila Khalid meninggalkan pasukan dia. Meninggalkan pasukan dia kerana pergi haji. Abu Bakar marah dan bertindak. Tindakan disiplin dia kena pergi ke Syam. Syam ni dengan rute bukan dengan kereta. Dengan kereta pun berkali kat 20 jam. Dengan rute nak kata bulan lah. Jalan zaman dulu. Ini dera hukuman disiplin terhadap Khalid radhiyallahu anhu. Khalid terpaksalah meredah padang pasir yang luas dalam keadaan yang sukar. Tapi Khalid ni seorang cerdik, kita akan baca kisah dia kemudian. Di mana kalau habis hari tengah jalan nak buat macam mana? Khalid panggil orang Badui. Orang hidup pada pasir. Macam mana cara nak buka air? Orang Badui kata, igak unta buat apa ekor, banyak ekor lah unta tu. Biar unta puasa seminggu, 2 minggu. Jangan boleh minum. Jangan boleh minum. Yang masa berapa hari, minggu ke, lepas tu baru boleh minum. Boleh minum. Dia minum air banyak-banyak, lepas tu jalan. Musafir. Bila habis air tengah jalan, sembelih unta ni. Ambil air dalam perut dia. Ada air dalam perut dia. Yang Khalid buat. Dia tanya orang ada pengalaman. Ambil air dalam perut dia. Untuk bekalan air. Mengikut riwayatnya, sampai tengah jalan, unta habis sembelih. Nak buat macam mana? Air habis dah. Dara. Khalid panggil. Orang Badui tadi. Orang Badui pandai tadi. Buat macam mana? Badui kata, mau tunjuk ke aku pohon kayu. Ada pohon daripada jauh, nampak macam orang duduk. Macam orang duduk. Balik pohon kepsus agaknya. Macam orang duduk. Mugi kat pohon tu, gali ke akar dia bawah, ambil air. Ada air tu. Ambil air. Untuk bekalan. Nah, Khalid buat. Di mana perjalanan ni, perjalanan yang jauh, jadi ujian. Sebagai satu tindakan disiplin terhadap Khalid radhiyallahu an, kerana dia tinggal pasukan dia pergi haji. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Dan apabila kamu musafir di muka bumi, maka kamu tidaklah berdosa mengqasarkan, memendekkan sembahyang jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh kamu yang amat nyata. Ayat ini merupakan satu kemudahan yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Iaitulah boleh qasar sembahyang bila musafir. Bila musafir, bila qasar sembahyang, pendekkan sembahyang. Sembahyang yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Iaitulah sembahyang zuhur, sembahyang asar dan sembahyang isyak. Boleh sembahyang 2 rakaat bila kita musafir. Ayat ni menyebut
takut orang kafir ganggu kita dalam perjalanan. Ulama mengatakan ini adalah sebab tambahan, sebab ada di masa itu. Maka ulama mengatakan, kalau tak perang pun kita musafir, boleh qasar sembahyang. Sembahyang yang 4 jadi 2, boleh qasar. Sembahyang ini. Ulama berkhilaf. Sembahyang musafir macam mana? Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali mengatakan musafir yang harus, musafir yang wajib. Musafir yang wajib kerana nak pergi haji, hubungan silaturahim. Musafir yang sunat, nak buat umrah sunat. Musafir yang harus, boleh qasar sembahyang. Musafir nak melancong, melancong yang harus. Mazhab Syafi'i, Hanbali dan Maliki mengatakan musafir yang harus. Musafir yang haram, musafir nak merapuk, sembahyang tak tinggal merapuk. 3 mazhab kata tak boleh kalau musafir yang haram. Mazhab Hanafi kata musafir merapuk boleh apa? Qasar sembahyang. Ini mazhab Hanafi. Mengapa berlakunya khilaf-khilaf begini? Kerana hadis-hadis yang berbeza. Sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis mengatakan musafir saja, tak sebut. Musafir macam mana? Ada sahabat Nabi mengatakan, meriwayatkan hadis musafir kerana pergi haji, pergi berjihad, pergi umrah, menuntut ilmu, ziarah dan sebagainya. Musafir yang harus. Sahabat-sahabat ni berbeza. Ada yang pergi tinggal, tak duduk di Madinah dah, duduk di luar. Dia meriwayatkan mengikut apa yang dapat pada Nabi. Ini pula apa yang dia faham. Itu timbulnya khilaf mazhab. Khilaf mazhab. Syar'i mazhab Syafi'i lebih ihtiyat. Lebih mengambil basi dalam masalah ini. Syafi'i mengatakan bahawa musafir yang harus saja. Hanafi kata musafir haram pun boleh juga. Mereka mengatakan musafir apa saja ni berdalil hadis Sayyidina Umar. Seorang sahabat, seorang ulama tabi'in Ala bin Umayyah, aku tanya Umar bin Khattab tentang sembahyang qasar ni. Bagaimana? Sayyidina Umar kata, ajibtu bima ajibtu minhu. Rasulullah SAW an dzalika faqala sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Umar kata, sembahyang qasar ni sedekah Tuhan beri kita. Sedekah Tuhan. Aku heran juga nak buat macam mana ni. Aku tanya Nabi kata sedekah Tuhan beri. Maka terimalah sedekah Tuhan ni. Sedekah Tuhan, terimalah. Mana musafir apa-apa pun boleh buat. Ini hadis Sayyidina Umar. Mazhab Syafi'i pegang pada hadis ini. Pegang pada hadis ini. Mazhab Hanafi. Kemudian jamak pula. Jamak ni ada nah yang lain bila berlaku masyaqqah. Oleh kerana musafir ni ada masyaqqah. Boleh jamak sembahyang. Kumpulkan sembahyang. Sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir. Jamak takdim ialah kita jamakkan sembahyang zuhur dan asar dalam waktu zuhur. Sembahyang isyak dan maghrib dalam waktu maghrib. Jamak takhir dalam waktu yang akhir. Zuhur dan asar waktu asar. Maghrib dan isyak dalam waktu isyak. Itu jamak takhir. Syafi'i mengatakan boleh qasar dan boleh jamak. Boleh pendekkan sembahyang dan boleh kumpulkan sembahyang. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanbali. Hanafi kata boleh qasar saja. Tak boleh jamak. Orang Hanafi dia qasar saja, dia tak jamak sembahyang. Orang Hanafi begitu. Oleh kerana Taliban Afghanistan ni dia mazhab Hanafi. Saya pergi di Afghanistan melawat. Sahabat waktu itu sembahyang. Kita nak jamak lah. Pemimpin kata jangan masuk dari bilik, main dari bilik. Taliban ni orang tak ngaji banyak. Dia kata sembahyang pelik. Apa benda kupu-kupu sembahyang ni? Hanya marah pokok dia.
Ini kerana dia mazhab Hanafi. Berlaku begitu. Jadi jamak ni ialah kerana masyaqqah, dibolehkan. Dan ulama mengatakan, Nabi pernah menjamukkan semayang. Waktu di Madinah. Waktu hujang. Hujang lebat, payah nak mari pulak masjid. Maka Nabi pun jamuk semayang Zuhur dan Asar di masjid kerana hujan. Hujang adalah masyaqqah. Masyaqqah ni kepayahan. Boleh semayang jamuk kerana hujan. Dengan sebab itu sebarang masyaqqah boleh jamuk. Termasuklah mereka mengalami zaman sekarang ni, zaman dulu tak ada traffic jam. Lalu lintas sesak sangat. Duduk di Kuala Lumpur, duduk di Ipoh, Pulau Pinang. Tak ada nak semayang. Dia boleh jamuk. Tak jadi salah. Ulama mengatakan orang sakit. Jadi kesulitan pada dia. Boleh jamuk semayang. Jamuk saja, tidak qasar. Kerana qasar ni untuk musafir saja. Kerana untuk musafir, maka jamuk saja. Ulama mengatakan demikian. Boleh. Ini kemudahan yang Tuhan beri kepada kita. Termasuklah pula. Kita nak musafir. Nak musafir. Tapi tak musafir lagi. Nak musafir. Boleh qasar selalu ke? Tak musafir lagi. Ulama mengatakan, boleh jamuk saja. Kita jamuk dulu semayang. Zuhur dengan Asar semayang 4-4. Lepas tu musafir lah. Kerana musafir ni untuk qasar untuk musafir saja. Tak jadi salah. Kita nak balik, terganggu tengah jalan, sampai di rumah. Macam mana, berhenti ke? Tak berhenti ke? Boleh berhenti, boleh jamuk dan qasar. Dan boleh terus sampai di rumah, jamuk dengan tidak qasar. Tak jadi salah. Kerana qasar ni ialah untuk masyaqqah. Musafir, qasar untuk jamuk ialah untuk masyaqqah. Ini perbahasan ulama. Timbul pula berapa batu pula. Berapa kilometer. Zaman Nabi tak ada kilometer. Ulama kata 2 hari, 2 malam. Siapa yang kata, ada kata sehari semalam. Ada ulama kata sana memusafir, sudahlah. Boleh jamak qasar sembahyang. Ada ulama mengatakan demikian. Siapa yang kata dok, siapa kata siapa 70, 90 kilometer ukur. Zaman Nabi mana ada kilometer-kilometer ni? Tak ada. Ini ijtihad para ulama. Kemudian kita kena faham, orang ke laut pula. Orang ke laut. Berjalan dengan buk ni, dengan gelombang, dengan ombak. Dalam 4-5 jam, berapa kilometer je. Dekat je. Orang naik kapal terbang. Pergi Kuala Lumpur sejam je. Boleh jamuk. Boleh jamuk pula. Orang ke laut lah dia jamuk. Mana payah mereka yang ke laut dengan mereka yang naik kapal terbang ni. Ini. Ini kena faham. Di sinilah perlunya ilmu maqasid syariat. Tujuan syariat. Kerana masyaqqah, kerana musafir. Kalau kerana masyaqqah, boleh jamuk. Tak jadi salah. Sudah tentulah ukuran berjalan dalam laut, kena beza ukuran jalan ikut darat. Kena beza. Jadi ukuran berjalan air ni, ikut darat. Orang berjalan dalam hutan, naik bukit, turun bukit. Wah, tu. Payah. Lain naik kereta. Ni naik kereta, naik kapal terbang, sejam boleh jamuk. Jalan dalam bukit sampai 7-8 jam tak ada jamuk. Mana pula begini? Quran tak menentukan waktu-waktu ni. Quran menentukan musafir ataupun masyaqqah. Ini. Khilaf pula berapa hari boleh jamuk. Mengikut riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi pergi ke Tabuk, Nabi pergi ke Mekah, masa Fathu Mekah, 19 hari. Ada riwayat kata 18 hari. Dalam masa 18 hari, 19 hari boleh jamuk. Dan qasar. Ulama ambil Sahih Bukhari dan Muslim. Mazhab Syafi'i ambil riwayat Abi Daud. Abi Daud kata 3-4 hari je. 3-4 hari je. Mazhab Syafi'i ini dia banyak ihtiyat. Banyak ambil pasti. Mana Sahih Bukhari Muslim dengan Abu Daud. Bukhari Muslim lebih sahih. Kita ambil hak pendek je. Hak riwayat Abu Daud. Kerana ambil pasti. Ada ulama mengatakan, selagi tak selesai masalah urusan kita dalam masa musafir, bukan mesti 19, 18 hari, tak selesai boleh jam'u dan qasar sembahyang. Ini. Ada ulama mengatakan begitu.
Di sana ada ulama yang mudah sangat pula. Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ni, Muhammad bin Sirin ni ulama tabi'in. Murid para sahabat, ulama tabi'in. Ibnu Sirin mengatakan, boleh jamak dan qasar kesibukan dalam masa muqim. Masa muqim, berlaku kesibukan yang jadi masyaqah, boleh jamak dan qasar, Ibnu Sirin kata. Ini disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Ijma', Syarah Muhadzab. Syarah Muhadzab. Tapi pendapat Muslim dianggap pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Dia akan duduk rumah nak jamak juga. Tapi orang Syiah pakai mazhab ni. Orang Syiah, dia tak musafir, tak ada apa-apa, macam apa dia jamak sembahyang. Jamak semua. Dia pakai pendapat Ibn Sirin. Dan sebab itulah, dengan sebab pandangan ini tak boleh kata mazhab Syiah ni sesat, tak boleh. Kerana ada Ibn Sirin. Ibn Sirin ni ulama tabi'in, bukan sembarangan. Kita tak mau pakai pendapat dia, itu hal lain. Tetapi dia adalah ulama tabi'in, murid para sahabat. Ibn Sirin ni ialah ulama tabi'in yang terkenal. Walaupun pendapat dia khilaf dengan Hasan Basri, khilaf dengan Qatadah. Ibn Sirin ni pendapat fiqh dia banyak pelik. Orang pakar pendapat dia takbir mimpi je. Takbir mimpi orang pakar Ibn Sirin. Kerana dia pintar dalam takbir mimpi. Bila orang mimpi tanya dia, dia takbir dia kena. Jadi bab hukum fiqh orang tak berpakar. Ibn Sirin ni. Ni kita kena, so ni berlaku khilaf ulama. Kerana khilafnya sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis. Kerana Nabi dalam masa ni dia kata begini. Jadi sahabat pergi musafir, tak dengar masa dia kata kemudian. Ini berlaku khilaf ulama. Jadi berlaku khilaf ulama ni, kita jangan kata, oh ni sesat, ini salah. Tak boleh. Macam sembahyang tarawih sebagai contoh. Sembahyang tarawih, riwayat Nabi nya sembahyang 8 rakaat. Aisyah kata Nabi tak lebih pada 8 rakaat sembahyang tarawih. Tapi Nabi sembahyang 8 rakaat tu baca surah panjang. Sujudnya lama, rokoknya lama. Nabi sembahyang tarawih pada malam yang pertama. Sahabat-sahabat ikut. Yang kedua Nabi tak mari. Nabi tak mari, sahabat tunggu-tunggu tak mari pas sudah. Malam esok baru Nabi mari. Nabi kata sebab aku tak mari, aku takut jadi wajib sembahyang tarawih ni. Berat pada umat aku. Cukup 5 waktu. Takut aku mari jadi wajib pula. Sebab tu aku betul. Maka sembahyang tarawih masing-masing. Zaman Abu Bakar, zaman Nabi, zaman Bakar. Zaman Sayyidina Umar melihat orang yang berselerok. Sembahyang stopok ni sembahyang masing-masing pun ada. Lalu Sayyidina Umar pakat Ubay bin Ka'ab. Ubay ni sahabat yang alim. So Ubay jadi imam. Orang apa ikut Ubay? Ubay sembahyang 20 rakaat. Ubay sembahyang 20 rakaat. Sayyidina Umar tengok Ubay sembahyang 20 rakaat. Sayyidina Umar kata, ni'mal bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ini dia, kata Sayyidina Umar. Bid'ah ni benda yang Nabi tak buat, tapi Ubay buat. Baik. Ubay ni sahabat Nabi. Yang malaikat Jibril suruh Nabi baca Quran depan dia, surah Al-Bayyinah. Nabi panggil Ubay, wahai Ubay, Jibril beritahu Tuhan suruh aku baca surah Al-Bayyinah depanmu. Ubay kata surah sebut nama saya. Nabi kata ya. Menangis Ubay. Kerana dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alim dia ni. Jadi kita nak tolak hak Ubay buat 20 rakaat ni kata sesat tak boleh. Ubay ni dihormati oleh Allah Ta'ala. Kita siapa dia hormat. Jadi dengan balah. Hak buat 20, buat 8. Nabi buat 8. Ubay buat 20. Ini tak jadi khilaf. Tak jadi masalah balah. Ulama-ulama mazhab zaman dulu. Rasa rajin sembahyang 8. Rasa lebih rajin lagi sembahyang 20. Tak jadi salah. Jangan kita balah benda-benda khilafiyah macam ni. Yang kalah. Maka Ibn Sirin yang buat pelik dia pun ulama-ulama
Tak melekehkan dia, Ibn Sirin ni. Tak melekehkan dia. Pandangan dia pelik pada orang. Gejamuk sembahyang masa mukim. Apa ni? Pasal tak kata begitu. Kerana dia ni anak murid, sahabat juga. Ibn Sirin. Orang tanya takbir mimpi. Ada orang jumpa, wahai Syekh, saya mimpi. Ayam bapak makan mutiara. Setelah mutiara, tubik besar mutiara tu. Dia catuk selagi, tubik berok macam tula. Lepas tu dia catuk selagi, tubik berok halus je. Apa benda makna tu? Ibn Sirin kata, dia telang hak tu, dia telang tu tubik mutiara besar tu, itu Hasan Basri. Kawan aku. Dia ni alim, sungguh alim besar. Hasan Basri. Itu Hasan Basri. Kemudian dia catuk untuk tubik macam tula, itu Qatadah. Qatadah kawan dia juga. Lepas tu, hak telang tu tubik, aduh je siapa dia? Aku je tu. Aku je. Orang ada apa tu pendapat aku ni. Tapi itu ijtihad. Dia kena sedar. Ini Ibn Sirin, seorang yang terkenal dengan pintar dalam ta'bir mimpi. Pernah diriwayatkan seorang perempuan datang berjumpa dengan dia. Hamba orang perempuan ni. Hamba ni tutup aurat tak sempurna macam orang merdeka. Tanya Syekh, saya mimpi. Mimpi yang sangat menakutkan. Ramai orang lelaki mari setubuh dengan saya. Takutlah saya. Macam mana jadi macam ni? Mesti tengok. Dia kata, bukan mu mimpi ni orang lain. Mu ni orang suruh. Orang suruh bertanya aku. Orang suruh bertanya aku. Bukan mu mimpi. Lepas berapa lama, orang tu mari pulak. Tanya pulak. Soalan yang sama. Bukan mu mimpi orang lain. Dia ingat orang tua ni, Syekh ni ingatan kurang. Ingatan dia kuat. Ulama sama dulu. Mari yang ketiga. Dia kata, saya mimpi ni menakutkan. Bukan saya. Tuang saya. Siapa dia? Permaisuri. Harun al-Rashid. Baru betul dia kata. Baru betul. Dia mimpi. Beritahu ke dia bahawa dia akan buat satu perkara yang dinikmati oleh orang yang ramai. Jangan takut. Dinikmati oleh orang yang ramai. Rupanya Zubaidah, isteri Harun al-Rashid ni, ialah orang yang mengepalai projek bekalan air daripada Hunain. Lembah Hunain. Lembah Hunain tu lembah tempat Nabi berperang. Satu lembah di mana Zubaidah menganjurkan supaya dibuat empangan. Dikumpul air dalam lembah itu untuk simpanan di musim haji. Disalurkan, buat saluran bekalan air bersih kepada jamaah haji. Maknanya orang Islam memulakan bekalan air bersih melalui empangan. Dulu pada orang kafir lagi. Orang putih dah kenal lagi. Orang putih berok dah larut masa tu. Kita orang Islam sudah maju. Ini. Tamadun Islam. Yang mengepalainya ialah Zubaidah. Sebab itulah. Ada ni Arak tu kalau zaman dulu tahun 60-an sampai 70-an, 80-an tu. Ainul Zubaidah. Lori-lori air dia tulis Ainul Zubaidah. Projek Zubaidah. Walaupun kerajaan silih berganti. Dinamakan projek. Sekarang ni baru dah tak ada. Zubaidah isteri Harun al-Rashid yang memulakan projek ini. Dan dia seorang isteri yang soleh, termasuk yang soleh, yang baik, yang memuliakan para ulama. Memuliakan ulama. Walaupun dia permaisuri, memuliakan ulama. Zaman Harun al-Rashid. Penuh dia pergi haji Harun al-Rashid, dia pergi ke Madinah. Dia tengok orang ramai berkerumun, jumlah yang sangat besar. Lebih ramai pada orang sambut Harun al-Rashid, khalifah lagi. Siapa dia mari ni? Ramai sangat orang sambut. Dia tanya-tanya orang, Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama hadis yang tengah Abdullah bin Mubarak, yang disambut oleh orang Madinah, termasuk Imam Malik. Imam Malik, turun Imam Syafi'i, datang, turun pada kuda dia, jalan kaki, sambut Abdullah bin Mubarak. Ramai orang sambut. Lalu Zubaidah kata, anta amir, walaysa bi Harun al-Rashid amir. Mu yang jadi amir, bukan Harun al-Rashid. Kerana mu dia muliakan oleh orang ramai. Maka Abdullah bin Mubarak diberi gelaran Amir Mu'minin fil hadis. Ulama yang dia amir pada orang Islam. Maka ini dihormati oleh orang ramai.
Dia. Ini Zubaidah. Jadi, Ibn Sirin ni ulama tabi'in. Ulama tabi'in. Itulah banyak mazhab-mazhab dalam Islam. Kita tengok pelik. Kita pergi Mekah. Orang tayamum di dinding. Pak dia tayamum dinding. Itu ada mazhab. Yang mengatakan boleh tayamum dinding. Mazhab Syafi'i tak boleh. Syafi'i kena debu. Seluk. Pasir pun tak boleh. Batu pun tak boleh. Ada mazhab mengatakan dinding pun boleh. Sebab begitu. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Bertayamumlah kamu dengan sa'idan tayyiba. Sa'idan tayyiba. Apa makna sa'id? Mazhab Syafi'i kata sa'id ni ialah debu. Tanah, ini sa'id. Mazhab lain kata, apa yang ada atas tanah, itu sa'id. Maka boleh sapu saja apa yang ada atas tanah. Mazhab lain kata, ini khilaf dalam masalah perkataan sa'id. Itu perkataan bahasa Arab. Sebab itulah, nak tafsir Quran ni kena tahu bahasa Arab. Kalau tak tahu bahasa Arab, tak boleh tafsir Quran. Jadi, timbulnya khilaf-khilaf ulama. Masalah ini kerana perkataan sa'id memberi makna yang banyak. Maka timbul khilaf-khilafnya. Termasuklah juga baris bacaan. Itu juga menjadi khilaf para ulama. Famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sapulah kepala kamu dan basuhlah kaki kamu. Famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau baca wa arjulakum. Sapulah kepala kamu dan basuh kaki kamu. Ada qiraat. Ini ilmu qiraat penting. Famsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Sapulah kepala kamu dan kaki. Kaki sapu juga. Ada ulama mengatakan, sapu je kaki bukan basuh. Dan sebab itu, ada mazhab yang sapu kaki tak basuh kaki. Dia kata, kau tengok orang sapu kaki je ambil sembahyang. Jangan kata apa. Jangan kata apa. Kita pakai mazhab Syafi'i, basuhlah kaki. Memanglah kita air banyak. Kita air banyak nak apa orang waswah tu habis sekolah basuh kaki. Tak ada buat ke waswah ni. Waswah dah pakar setan. Jadi kita sunat 3 kali. Ada negeri-negeri yang payah air. Jadi dia pakai mazhab ni. Jangan kita tu. Dia mari pak kita boleh buat pelik-pelik ni. Barang begitu. Pak yang jahil tu jahil lah. Tapi yang mazhab ni ada. Kita kena faham. Sebab itu, bila berlaku benda-benda yang pelik, kita tengok game Mekah tu ni, tanya orang yang tahu. Jangan cepat-cepat sangat dalam masalah ini. Kerana timbul dia khilaf-khilaf mazhab. Termasuk dalam masalah musafir. Dalam masalah ibadat, mazhab Syafi'i paling hati-hati. Paling basi sekali. Ambil basi, ambil lebih. Dan sebab itu kalau musafir itu kena 3 hari. Sapu hari mari, hari pelak balik, jadi 4 hari. 3 hari, ada dia mari. Kalau hadis Sahih Bukhari Muslim, sampai 19 hari. Sampai 18 hari. Tak jadi masalah. Ini khilaf para ulama. Boleh pakai belaka. Yang pentingnya, jangan kita nak ambil mudah-mudah dalam masalah agama. Kita kena tahu hujah yang paling kuat. Mana hujah yang paling kuat? Kalau tak mengaji, tak boleh. Kena orang mengaji. Kalau kita tak mengaji, kita ikutlah. Apa ulama kata. Ada yang mengaji. Yang mengaji, dia tengok. Pandangan hadis-hadis ni sahih, hadis ni kuat, hadis ni tak kuat. Itu tak apa. Tak apa. Sebab itulah. Imam Nawawi, dia dalam mazhab Syafi'i. Kadang-kadang pandangan dia lain dengan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i. Mujtahid dalam mazhab. Dia panggil mujtahid dalam mazhab. Ada ulama dalam mazhab yang mujtahid dalam mazhab juga. Syafi'i kata lain, Nawawi kata lain. Dia adalah mazhab Syafi'i juga. Kerana dia ijtihad. Ijtihad dia dalam mazhab Syafi'i. Ijtihad dia. Contohnya, dalam masalah binatang buruan. Contohnya. Dia tembok binatang. Yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, tembok ni, kalau mati dengan tembok, kenapa tak boleh makan? Imam Nawawi kata mati dengan tembok boleh makan, tak dalam sembelih. Kerana apa? Zaman Imam Syafi'i itu orang tembok dengan peluru tanah. Peluru tanah liak kerah. Zaman Imam Nawawi ni dah ada dah peluru guna belerang. Guna peluru besi.
Dia tajam. Macam lembing juga. Macam lembing. Bila tembok tu tembus. Binatang tu tak sedar lari siapa. Tembus. Nawawi mengatakan kalau tembok dengan senapang, dak sembelih boleh makan. Ini pendapat Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Lain dengan pendapat ulama Syafi'i yang lain. Ini kena mujtahid dalam satu mazhab. Dalam mazhab ni ada mujtahid. Yang beri pandangan lain pada imam mazhab dia. Contohnya Imam Hanafi. Ada Abu Yusuf. Abu Yusuf ni qadhi. Qadha. Ketua Hakim Negara Zaman Abbasiyah. Ini adalah murid Imam Abu Hanifah. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Murid pada Abu Hanifah dan guru pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengaji Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Guru dia. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini mujtahid dalam mazhab. Pandangan dia lain dengan mazhab Abu Hanifah. Syafi'i pula lain dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini berlaku. Diriwayatkan Imam Syafi'i pergi ke Iraq. Sembahyang subuh, tak baca kunut. Tak sujud sahwi. Pasal apa? Kan Syafi'i kena sujud sahwi. Syafi'i kata, ihtiraman li Abi Hanifah. Menghormati Abu Hanifah. Menghormati. Ini masalah khilaf dalam satu mazhab. Jadi dalam mazhab tu ada mujtahid. Termasuklah Al-Jassas. Al-Jassas ni ialah mujtahid dalam mazhab Maliki. Imam Malik. Imam Malik bila semayang, Allahu Akbar. Tangan berbawah, tak di dada. Ada pun Al-Jassas, dia tak ikut Imam Malik. Kerana dia menerima hadis mengatakan, ada hadis Nabi letak tangan di dada. Sunat letak tangan dada ni. Al-Jassas, dia tak ikut Imam Malik dalam masalah ini. Dengan sebab itu, Al-Jassas pergi melawat Andalus. Andalus ni Spanyol. Pada masa zaman itu, takluk diperintah oleh Islam. Spanyol ni. Jadi Spanyol ni Islam perintah. Orang Spanyol mazhab Maliki. Dia semayang letak tangan bawah belaka. Al-Jassas pergi melawat Spanyol. Pergi melawat. Orang tengok dia semayang. Tahiyatul masjid. Semayang tangan bawah dada. Orang Spanyol tengok pelik. Siapa dia orang masuk kafir dalam masjid ni? Yang kata kafir pula letak tangan dada. Sebab begitu mana jahilnya. Sebab lain pada tu. Sudah sembahyang tanya siapa dia? Al-Jassas. Rupanya ulama besar dalam mazhab Maliki. Bawa orang kenal dia Al-Jassas. Al-Jassas. Kerana dia mujtahid dalam mazhab. Dalam mazhab Hambali. Ada mujtahid dia. Ibn Taymiyah. Ibn Qayyim. Ini mujtahid dalam mazhab Hambali. Dia khilaf dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini. Khilaf ni timbul dalam masalah furu'. Masalah cabang saja. Masalah asas. Tidak ada khilaf. Benda yang nyata dalam nas. Semayang 5 waktu. Semayang 4 rakaat. 3 rakaat. 2 rakaat. Itu tak ada khilaf. Semua mazhab. Arak haram. Zina haram. Judi haram. Riba haram. Itu tak ada mazhab. Benda yang nas dalam Quran nyata tak ada mazhab. Yang khilaf ni bila perkataan yang berbeza makna. Bila sebab-sebab tu yang berbeza. Sebab-sebab ada sahabat. Ada masa Nabi kata, dia tak ada masa Nabi kata. Dalam masalah cabang. Ini timbulnya mazhab-mazhab yang banyak. Dan ulama-ulama zaman dulu tak berkelahi dalam masalah khilaf mazhab ini. Tak kelahi. Mereka menghormati antara satu sama lain. Orang zaman lain yang pondok dengan pondok, belawang, sekolah dengan sekolah. Tu alim dengan tak alim, belawang. Orang ni kata gini, baloh. Bak perkataan pun baloh. Duduk cari dalil masing-masing. Duduk baloh, benda-benda khilaf. Ini mengarut belaka ni. Ini zaman mutaakhir. Zaman orang Islam sudah lemah agama dia. Orang zaman dulu, dia khilaf ada adab ikhtilaf dia panggil. Dia khilaf ada adab, ada akhlak dia. Orang Islam tak berpecah dengan khilaf mazhab. Sebab tu orang Syafi'i semayang, orang belakang Hambali semayang belakang Syafi'i. Orang Maliki semayang belakang Abu Hanifah. Tak jadi masalah. Zaman ni je. Timbul semayang belakang ni tak sah. Belakang orang ni tak sah. Ini tak boleh. Kecuali orang yang nyata murtad keluar daripada Islam jadi tuan imam. Itu lain cerita. Nyata-nyata dia ni keluar daripada Islam. Jadi tuan imam. Itu tak boleh lah. Yang Islam ni beza mazhab. Tak boleh memecahkan orang Islam. Dalam satu masjid. Sekarang ni siapa larak, bung masjid. Orang ni bung masjid, orang ni bung masjid orang ni. Ini berlaku di India, di Pakistan, di negara Arab. Ada khilaf mazhab. Ini sudah jadi celaru habis orang Islam ni.
dalam fitnah. Jadi kita jangan elok daripada fitnah. Khilaf mazhab ni ada khilaf cabang sahaja. Benda rukun kita sama saja. Wallahu a'lam.